Cerita ini terjadi ke atas dua orang gadis yang bersahabat baik. Majlis makan malam sempena reunion ulang tahun ke-13 Sekolah Menengah Sri Hayat tamat agak lewat sedikit. Jam sudah menunjukkan waktu pukul 12.30 tengah malam dan ramai yang sudah balik awal tanpa menunggu acara akhir majlis. Sophia dan Julia pula terpaksa menunggu sehingga ke akhir majlis memandangkan mereka adalah antara ahli jawatan kuasa yang bertugas pada majlis tersebut. Selesai segala urusan di situ, Julia menumpang kereta Proton milik Sophia. Lokasi majlis makan malam tersebut telah berlangsung di sebuah resort yang agak terpencil di sebuah kawasan pendalaman dan dikelilingi hutan belantara. Sophia terpaksa memandu di laluan yang belum ada tiang lampu jalan raya, hanya bertemankan Julia dan radio yang menyiarkan lagu klasik yang mengusik kalbu. Di tengah perjalanan, kereta yang dipandu Sophia meragam. Semakin lama keadaan semakin gawat. Tersenggut-senggut terhenti enjin pun mati. Sophia dan Julia gamam tak tahu apa harus dilakukan. Sophia cuba menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi seseorang tetapi gagal kerana tiada isyarat. Julia mencari telefon bimbitnya tetapi tiada. Mungkin tercecer mereka hanya mendiamkan diri dalam kereta kerana merasa sangat takut dengan keadaan sekeliling yang gelap. Dalam keadaan cemas, datang sebuah teksi yang berhenti berhampiran kereta Sophia. Mereka senyum lega kerana boleh menaiki teksi untuk pulang. Pemandu teksi bernama Rudy menghampiri mereka lantas bertanya jika ada masalah. Julia menerangkan masalah kereta yang mati tiba-tiba dan meminta Rudy untuk melihat keadaan keretanya. Tapi Rudy memberi alasan keadaan terlalu gelap, lalu memberi cadangan untuk mereka menaiki teksi saja. Sophia dan Julia setuju. Rudy memperkenalkan dirinya, begitu juga Sophia dan Julia. Sophia dan Julia terus bersembang sesama mereka di sepanjang perjalanan tanpa menghiraukan kepekatan malam yang dilalui ketika itu. Mereka begitu seronok bercerita mengenai majlis makan malam yang telah dihadiri sebentar tadi. Tanpa Sophia dan Julia sedari, Rudy memakai topeng muka seperti angkasawan kemudian menekan satu punat di sebelah steering kereta. Beransur-ansur keluarlah satu gas membuatkan Sophia dan Julia tak sedar diri. Sebaik saja tersedar, Sophia dan Julia terus meronta-ronta mahu menjerit. Namun apakan daya, ikatan kukuh di tangan dan kaki masing-masing telah menghancurkan segala harapan mereka. Di tengah-tengah bilik tersebut, kelihatan sebuah meja besar yang menampung sebuah keranda dengan penutup atasnya terbuka. Sebuah tengkorak manusia yang lengkap sedang berbaring di dalam keranda tersebut. Kelihatan juga beberapa ekor binatang yang diikat kemas di tiang anak tangga. Kedengaran tapak kaki menuruni anak tangga. Rudy muncul dengan berjubah hitam. Dia membawa sebuah kitab dan barang untuk acara ritual. Lalu berkata sesuatu kepada tengkorak Alia, isterinya. Mendiang isteri Rudy adalah seorang dukun yang mengamalkan perubatan berasaskan ilmu hitam. Ia mengundang kemarahan orang kampung. Lalu penduduk kampung sepakat membakar kediaman mereka dan Alia terbunuh dalam kebakaran. Waktu kejadian itu, Rudy bertugas di luar daerah. Setelah pulang, Rudy mengutip jasad Alia dengan sumpah akan membalas dendam dan membangkitkan kembali Alia. Kini, segala perancangan telah tiba ke peringkat akhir. Proses korban akan dimulakan terlebih dahulu. Rudy kemudian menyembelih beberapa ekor binatang yang diikat di tepi anak tangga di situ. Binatang tersebut adalah seekor ayam kampung berwarna hitam, seekor biawak, anjing katak dan burung merpati. Proses ini dilakukan dengan membaca beberapa ayat mentera yang pelik bahasanya. Sophia, Julia dan 3 lagi perempuan yang diikat di situ terus kaget. Mereka bagaikan dilanda histeria. Sophia terus menangis dan diikuti yang lain. Mereka sudah dapat membayangkan nasib diri apabila melihat perbuatan Rudy membunuh binatang-binatang tersebut. Peringkat seterusnya, Rudy memilih salah satu perempuan yang diikat di situ. Dia membawa bersama sebilah pisau belati. Perempuan yang menjadi mangsa itu terus cuba bergerak melepaskan diri walaupun dia terikat di katil kayu. Dia kemudian membaca ayat mentera yang berlainan bunyinya dan kemudian menghunuskan pisau tersebut ke arah perut perempuan itu. Rudy terus mengorek dan menarik keluar usus perempuan malang itu, lalu dipotong semita usus itu dan diletakkan di tengkorak isterinya di dalam keranda di situ. Rudy meneruskan agenda korban yang seterusnya dan menikam badan perempuan yang kedua. Kini dia mengeluarkan jantung perempuan itu dan disumbatkan ke dalam badan tengkorak isterinya. Perempuan ketiga yang dikorbankan seterusnya, Rudy mengorek kedua-dua biji mata perempuan itu dan dipasangkan bola mata di soket mata tengkorak itu. Kini tinggal Sophia dan Julia sahaja yang belum dibunuh. Rudy kemudian menyelak beberapa helai muka surat kitab yang dibawa bersama tadi. Dia segera membaca ayat-ayat pemujaan terakhir. Dinding rumah tiba-tiba
sahaja bergegar bagaikan dilanda gempa bumi. Katil-katil yang menempatkan mayat-mayat perempuan yang dibunuh dengan kejam sebentar tadi turut bergoncang. Deruan pawana hadir membawa angin yang sejuk dan meminggirkan halua pendengaran. Di saat desahan angin kencang, Rudy menyeru dengan lantang dengan berkata, "Aku tidak lupa dan kalian jangan lupa tekankan tombol suka dan langgan." Rudy merapati Julia dan tapak tangan kirinya diayunkan di atas muka Julia. Rudy juga turut mendekati tubuh badan Sophia dan dilakukan perkara yang sama dengan tapak tangannya itu. Ternyata pilihan Rudy adalah Julia dan dia terus berdamping dekat dengan tubuh Julia. Kabus kelabu muncul mengisi saujana bilik tersebut. Julia terus pengsan. Secara serentak ruang dalam bilik tersebut menjadi sunyi sepi seketika. Tidak ada lagi gegaran dirasai. Tidak ada lagi kabus kelabu yang menyelubungi. Dan tidak ada lagi bunyi siulan angin liar di situ. Rudy terus membuka ikatan di mulut, tangan dan kaki Julia. Sophia yang berada di katil sebelah hanya mampu menyaksikan upacara terkutuk dan laknat itu tanpa berbuat apa-apa. Dia dapat melihat dengan jelas mata Julia terbuka secara tiba-tiba. Berbola matanya menjadi merah, badannya terus terangkat seolah diangkat oleh sesuatu. Rudy lalu melutut di hadapannya. Tiba-tiba Julia tersedar dan merasa sakit kepala lalu menolak Rudy ke tepi sehingga dia terjatuh dan kepalanya terhantuk di bucu meja. Darah mula mengalir di dahi Rudy dan dia seperti tidak dapat berdiri semula. Julia kemudian mencuba sedaya upaya untuk mengawal rasa sakit di kepala dan terus membuka segala ikatan yang membelenggu Sophia di katilnya itu. Setelah berjaya dibuka ikatan tersebut, Sophia segera mencari sesuatu. Dia kemudian melihat di sekeliling bilik tersebut terdapat satu kotak minyak gas. Sophia kemudian menyimbah minyak gas itu di atas tengkorak dalam keranda tadi. Sekarang dia perlu mencari api. Rudy mencuba untuk berdiri semula. Sophia segera menendang kepala Rudy sehingga terpelanting ke belakang dan terus pingsan. Lalu diselutnya poket seluar Rudy dan Sophia akhirnya menjumpai pemetik api. Dia juga terjumpa kunci teksi dan terus mengambil kedua-duanya sekali. Selesai Sophia membakar keranda itu, dengan pantas Sophia memimpin Julia menaiki tangga menuju pintu keluar. Setelah beberapa meter jauhnya, Sophia melihat rumah itu marak dijilat api. Sophia juga berjaya menemui teksi Rudy di bawah pokok besar, lalu membuka pintu dan masuk ke perut teksi. Tanpa berlengah lagi, dia segera menghidupkan enjin teksi itu dan terus memecut keluar dari kawasan itu. Sophia terus memandu sambil mengenang kembali kejadian yang menimpa mereka hari ini. Air mata yang mula mengalir membasahi pipi. Dia bersyukur kepada Yang Maha Esa kerana masih berpeluang menjalani kehidupan ini. Sophia memandu menuju kawasan bandar. Lalu Sophia dan Julia meninggalkan teksi di tepi jalan dan menaiki teksi lain. Keadaan teksi yang ditumpangi Sami Mawon dengan teksi Rudy. Sekian ringkasan cerita untuk kali ini. Jika berminat dengan cerita seram selanjutnya, sila tekan tombol suka dan langgan.